مؤمنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tuan sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi. Rasanya last kita jumpa 2 bulan lepas kot. Tak, lebih kurang lah kot. Ramadan itu tak jumpa langsung kan. So mungkin lebih kurang 2 bulan lepas kita dah jumpa. Masa tu majlis khatam Quran kot rasanya tuan sekalian. So nak katanya grup ni biasanya khatam Quran bukan time Ramadan je. Luar Ramadan pun khatam Quran lagi, alhamdulillah. Jadi nak Surah kata Al-Jumaah. Surah Al-Jumaah. oh last itu surah Al-Jumaah kan? Yes. Alhamdulillah. Jadi Allah pertemukan kita sekali lagi tuan sekalian di saat kita telah melalui Ramadan selama 1 bulan. Walaupun kalau ikutkan tuan sekalian 1 bulan biasanya 30 hari. Tapi kita baru ni sambut Ramadan selama 29 hari sahaja. Kan? Saya nampak tuan sekalian tidak lain dan tidak bukan bila Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut Allah bukan sebut tentang penetapan siapa yang menetapkan yang pemegang muhur diraja, bukan itu. Saya sebut Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan hari raya ataupun nampak anak bulan ataupun nampak 1 Syawal atau bulan Syawal, maka itulah tanda tuan sekalian Ramadan tu kalau ikutkan tuan sekalian tak, bila sebut Ramadan je kita akan sambung dengan sebutan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Al-Mubarak ni maksud dia apa tuan sekalian? Al-Mubarak ni bermaksud yang diberkati. Ramadan Al-Mubarak bermaksud Ramadan, bulan Ramadan yang diberkati. Tapi nak kata tuan sekalian, walaupun Ramadan itu sendiri telah disebut sebagai 1 bulan yang sangat berkat, tapi seberkat-berkat Ramadan, Ramadan yang berkat itu tunduk pada Allah yang lebih dan maha berkat. Kan? Sebab tuan sekalian kalau ikutkan siapa yang nak tinggalkan Ramadan? Dengan kesibukan kita dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Bayangkan tuan sekalian sebelum ni. Sebelum Ramadan, bila masuk sebelum masuk Ramadan, kita baca Quran sampai tengah-tengah malam tuan sekalian. Orang nampak pelik tak? Kita baca Quran tengah-tengah malam dekat masjid. Kan? Pukul 11 malam tak balik lagi rumah duk baca Quran. Kan? Orang nampak pelik tak? Nampak pelik. Tapi bila time Ramadan je tuan sekalian, kita baca Quran sampai pukul 11 malam dekat masjid, iktikaf sampai pukul 2-3 pagi. Iktikaf sampai ke subuh, daripada Isyak sampai subuh. Tak ada orang nampak pelik pun. Jadi ini antara hikmah Ramadan. Kita masuk pada 1 bulan yang kita rasa tenang, kita rasa sonok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara indahnya kita masuk Ramadan tuan sekalian. Itu satu. Yang kedua tuan sekalian, bayangkan kita masuk Ramadan, kita dapat bermacam-macam kebaikan. Iaitu tuan sekalian contoh. Adalah contoh tuan sekalian, contoh saja ni, contoh tak termasuk orang dalam kat sini. Contoh, ada orang yang sebelum daripada Ramadan, dia bergelumang dengan makanan-makanan yang haram. Breakfastnya haram, dia makan makanan yang haram. Tengah harinya dia makan makanan yang haram. Dinner pun dia makan makanan yang haram. Tapi bila masuk bulan Ramadan tuan sekalian, dia boleh makan pada waktu maghrib tu saja tuan sekalian, maka berkurang possibility dia untuk memakan makanan haram yang lebih banyak. Kan? Mungkin dia cuba usahakan cari makanan yang halal untuk berbuka puasa, tapi Allah telah mengurangkan dia punya possibility untuk nak melakukan dosa, khususnya melibatkan makanan-makanan yang haram. Jadi banyak sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita dalam bulan Ramadan. Tetapi tuan-puan sekalian, bayangkan bila kita mendengar pengumuman raya mengejut baru ni, tiba-tiba tuan-puan sekalian malam tu pakai duk bersiap nak pergi solat sunat tarawih. Tuan-puan sekalian ingat lagi tak momen tu? Kita tengah duk bersiap untuk pergi solat sunat tarawih, tiba-tiba viral dekat Facebook. Viral dekat apa? Dekat WhatsApp kata esok raya. Oh, kelang kabut kita tuan-puan sekalian. Tak, malam tu mungkin ada yang tak tidur malam untuk sediakan rendang, lemang dan sebagainya tuan-puan sekalian. Tapi bagi saya tuan-puan sekalian, inilah hikmah yang Allah nak ajarkan kita betul-betul tahun ini. Iaitulah bila tiba hari raya mengejut ni, saya nampak benar-benar Allah nak suruh kita memaknakan Ramadan. So bila dalam Quran Allah sebut bila tiba Ramadan, Allah kata ada 3 purpose, ada 3 tujuan kenapa Ramadan datang pada kita. Pertama, Allah kata litukmilul iddah, untuk menyempurnakan bilangan hari puasa kita. So kalau Allah kata 29 hari kita kena puasa. Kalau Allah kata 30 hari kita kena puasa. So tujuan pertama Ramadan, Allah kata tukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa kamu. Yang ini disebutkan dalam Quran. Nombor 1, tukmilul iddah. Apakah tujuan kedua Ramadan datang kepada kita? Walitukabbirullah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita lengkapkan bilangan puasa kita 29 ke 30 hari, kemudian Allah tuntut kita untuk tukabbirullah, untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nampak pengumuman raya secara mengejut baru ni mengajarkan kita tujuan kedua ni. Iaitulah Ramadan yang mulia, semulia-mulia Ramadan tunduk pada Allah yang lebih mulia dan maha mulia. Maksudnya apa? Ramadan pun tahu Allah tu lebih mulia dan lebih besar daripada dia. Betul.
Walaupun masuk Ramadan ni gah dengan namanya tuan-tuan sekalian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan bulan yang sangat gah. Tapi segah-gah bulan Ramadan tuan-tuan sekalian, bila Allah kata tamat masa kamu, habis dah masa kamu Ramadan, bagi peluang Syawal untuk masuk. Tak ada pula Ramadan kata tak boleh, aku mulia. Tak boleh. Biar panjang sikit. Tak ada. Situ ni ustaz lain tu, ustaz lain. Ni ustaz lain apa ni? Ustaz lain ni apa ni? Okey. Ah, Tuan-tuan sekalian boleh off-kan ataupun mute-kan suara. Ke atas itu ada kentong mana? yang mama cakap. Oh, yang itu. Oh, Okey, baik. So tuan-tuan sekalian, sambung kita sampai mana tadi? Okey, yang tu. Nak kata tuan-tuan sekalian, Ramadan kan bila dia walaupun segah-gah Ramadan tak pernah melawan apa yang Allah telah takdirkan. Tuan-tuan sekalian, nampak anak bulan ni bukannya manusia kawan. Bukannya pegawai cerap tu yang menentukan esok raya, bukan. Nampak tak nampak kelihatan anak bulan ni tuan-tuan sekalian, dia bergantung pada siapa? Allah yang kawal bulan. Bukan manusia duk kawal bulan. Jadi Ramadan tunduk pada kekuasaan dan takdir yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa tiba-tiba manusia bila masuk Ramadan, tarbiyah Ramadan selama 1 bulan, tetapi dia jadi lebih ego? Kenapa dia tak jadi orang yang tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah? Tak boleh ke selepas kita dilatih 30 hari dalam bulan Ramadan ini, menyebabkan kita terhadap apa segala yang diperintahkan kepada kita oleh Allah, kita rasa mudah untuk merendahkan diri kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah kalamnya ke, tak kiralah perintahnya ke, kita yakin yang Allah itu lebih agung dan lebih besar daripada hamba-hambanya. Maka itulah tujuan kedua Ramadan, litukabbirullah, untuk kita membesarkan Allah. Dan nombor 3 tuan-puan sekalian adalah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan mudah-mudahan kita bersyukur. So cuba cek tuan-puan sekalian, ada tak kita dapat 3 benda ni Ramadan baru ni? Kita cukupkan 30 hari berpuasa, kalau yang uzur tu lain cerita lah. Tapi asasnya lengkapkan bilangan puasa yang kita dibenarkan untuk berpuasa. Yang kedua adalah kita ni membesarkan Allah ke tidak lepas tamat 30 hari Ramadan. Latihan Ramadan tu, berjaya tak kita untuk bertakbir dengan penuh nilai takbir yang sebenar? Dia bukan sekadar kita nak mengalunkan Allahu Akbar Allah dengan lafaz yang sedap je. Tapi kita nak betul-betul memaknakan lafaz takbir yang kita duk laungkan ataupun kita duk bacakan, kita ratibkan tuan-puan sekalian. Dan ada tak kesyukuran kita bertambah selepas 30 hari kita dilatih oleh Allah dalam bulan Ramadan? Cuba cek 3 benda ni. Ini mukadimah lah tuan-puan sekalian, terlebih masuk pula mukadimah kan. Malam ni kita nak tadabbur surah Al-Adiyat, tapi lebih kepada nak kita into the scene lah, sebab tadi Tuan Haji Yahya kata kita masih lagi dalam mood raya. Tak boleh lah, kita kena cerita sikit pasal benda ni. So ucapan pertama, taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua insya-Allah tuan-puan sekalian. Dan itulah ucapan terbaik pun. Ucapan terbaik dalam kita menyambut Aidul Fitri. Okey, baik, tanpa buang masa. Masa kita lebih kurang ada tinggal lagi 1 jam lebih, sikit-sikit lagi tuan-puan sekalian. Jom sama-sama kita tengok satu surah yang pendek, sebab saya diamanahkan oleh pihak yang menjemput, Puan Nuriah. Dia tanya saya, ada tak surah-surah yang pendek Ustaz yang kita boleh tamatkan perbincangan 1 jam lebih kurang macam tu. Jadi saya nampak adalah surah yang mungkin kenalah dengan apa yang sedang kita lalui time Ramadan dan kita sambung dengan Syawal. Dan saya percaya tuan-puan sekalian ada yang dekat sini yang mungkin dah mulakan puasa 6. Maka mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita untuk meneruskan lagi puasa yang sangat besar fadilat kalau kita boleh kerjakan, kalau kita boleh usahakan. Maka tuan-puan sekalian, saya nampak surah Al-Adiyat ni kenalah dengan situasi yang tengah kita lalui sekarang ni insya-Allah. Okey, iaitulah tuan-puan sekalian, surah ini adalah surah yang ke-100 dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, seperti biasa saya akan ajak sama-sama kita semua mulakan dengan isti'adah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada gangguan syaitan dan iblis insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang pertama surah Al-Adiyat saya bacakan Wal 'adiyati dhabha. Yang ikutnya terjemahan dekat sini adalah demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Okey. Sebelum tu saya nak tarik perhatian tuan-puan sekalian untuk makluman surah ini 5 ayat pertama ni saja bercerita tentang satu perkara yang sama. Saya ulang, 5 ayat pertama surah ini sedang berbicara tentang perkara yang sama. Kalau tengok dalam ayat pertama ni, Allah telah mulakan dengan sumpah. Ada sumpah demi kuda perang. Dan kita ingatkan ayat pertama ni je yang cerita pasal kuda perang tuan-puan sekalian. Tak. Lepas habis sumpah dalam ayat pertama, kuda perang yang Allah bawa dalam ayat pertama ni, ayat kedua tu pun cerita pasal kuda perang tu, ayat ketiga tu pun cerita pasal kuda perang tu, keempat dan kelima pun cerita pasal kuda perang. Ini antara bentuk yang agak rare tuan-puan sekalian dalam Al-Quran,
Sehingga bila dimulakan dengan sumpah tu, banyak ayat yang disambut tentang sumpah tu. Ada tempat lain yang menggunakan rhythm ataupun rentak yang sama. Tapi jarang-jarang. Contohlah, surah-surah yang dimulakan dengan sumpah yang terdekat dengan surah Al-Adiyat ni adalah surah At-Tin. Contoh surah At-Tin. Dalam surah At-Tin kan Allah sebut Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun kan. Lepas tu ayat kedua ada tak cerita pasal buah tin tu lagi? Tak. Masuk ayat kedua, waturi sinin. Dah tak cerita dah pasal buah tin dengan buah zaitun dekat ayat pertama tadi. Rasa tak? Dia masuk dah cerita pasal Bukit Tur Sinai. Masuk ayat ketiga, wahadal baladin amin. Dan wahadal baladin amin. Dan ini adalah negeri yang aman. Merujuk kepada kota Mekah. Tak cerita dah pasal tu Bukit Tur Sinai. Tak cerita dah pasal zaitun dengan At-Tin dengan az-zaitun. Dah tak cerita dah. Jadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala telah memulakan dengan satu sumpah, lalu disambung dengan sumpah tu lagi ceritanya, tuan-puan sekalian, ini rare. Ada tak surah lain yang menggunakan metod yang sama, tuan-puan sekalian? Ada. Ada. Yang lepas sumpah tu dibawa, diceritakan lagi pada ayat-ayat yang seterusnya. Contoh macam surah Al-Fajr. Dan surah Al-Fajr, tuan-puan sekalian, wal fajr, tapi Allah bawa walayalin ashr. Kan? Ada yang mengatakan dia adalah benda yang terpisah. Tapi ada juga yang mengatakan Al-Fajr dengan Al-Layal merujuk kepada satu benda yang sama. Dia perbezaan pada satu siang, satu malam. Tetapi persamaannya adalah siang dan malam itu berada dalam satu hari yang sama. Itu persamaan. Jadi ada yang mengatakan dia masih lagi menjelaskan Al-Fajr dan ada yang mengatakan tidak. Tapi nak katanya selepas Allah bawa sumpah-sumpah dalam surah Al-Fajr, Allah pun tutuplah dengan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi zalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. So ada cerita pasal kaum Ad. So sumpah-sumpah itu lebih kepada Allah nak cerita pasal kaum Ad, kaum Thamud, pasal Fir'aun. So nak kata tuan-puan sekalian ada rentak yang sama. Cuma jarang-jaranglah satu tu betul-betul clear membawa kepada apa yang disumpahkan pada ayat yang pertama. Okey, tak apa. Untuk tidak menyebabkan tuan-puan sekalian sabut kepala, tengok ayat ni. Kalau tuan-puan sekalian tengok ayat pertama cerita pasal kuda kan. Ayat kedua, ayat pertama cerita pasal kuda yang kedengaran kencang nafas dia. Tapi bila masuk ayat kedua, again, pasal kuda juga tapi Allah fokus kepada telapak kaki kuda tu. Apa yang berlaku dekat telapak kaki kuda tu. Pasal kuda juga. Masuk ayat ketiga, apa yang kuda tu tengah tuju? Apakah kuda tu tengah buat? Iaitulah dia tengah menyerbu pihak musuh pada waktu subuh. Nampak tak? Pasal kuda juga. Masuk ayat keempat, fa'atharun nabihi naqa'a. So cerita pasal kuda tu disebabkan dia bergerak terlalu laju tuan-puan sekalian sampai debu-debu dekat tanah. Dulu tuan-puan sekalian pacu kuda ni dekat tengah-tengah padang pasir. So bila kuda tengah berlari kencang dekat tengah-tengah padang pasir, tuan-puan sekalian, apa yang akan berlaku? Debu-debu tu naik kan? Kalau kuda tu dia hentakkan kaki dekat padang pasir tu, dekat debu tanah padang pasir tu, debu-debu tu akan naik. Dia macam, tak nak kata macam ni, dia macam ada scene lah. Kalau tuan-puan sekalian tengok kereta-kereta laju pada hari ni kan. Bila dia terlalu laju, tuan-puan sekalian bergerak dekat atas jalan raya, perasan tak dia macam ada habuk ataupun ada debu-debu dekat belakang dia tu. Kan ada naikkan debu-debu naik daripada bawah kan. So lebih kurang macam tu. So kalau dalam versi sekarang kereta lah. Kalau versi zaman dulu tuan-puan sekalian, pacu kuda laju-laju sampai naik debu dekat atas. Tanda lajunya kuda tu tengah bergerak. Dalam ayat kelima pula, cerita pasal kuda tu dah lah tengah kencang menyerbu pihak musuh. Tapi biasa tuan-puan sekalian, kalau serbu pihak musuh, mestilah kita kena menyerbu pihak musuh dalam keadaan yang sangat berstrategi. Tapi kata Allah dalam ayat kelima ni, kuda ni tuan-puan sekalian dipacu oleh penunggang kuda tu, dia bukan pergi masuk ikut tepi ke, ikut kiri ke, ikut kanan ke, ikut depan. Tak, tuan-puan sekalian. Dia first kali, tempat yang dia nak tuju masa dia nak pergi serbu pihak musuh ni, tempat yang dia nak tuju adalah dekat tengah-tengah pihak musuh. Maksudnya apa? Dia pergi meluru masuk ke dalam kawasan pihak musuh dan dia sekarang betul-betul berada dekat center, dekat tengah-tengah pihak musuh pada waktu itu. Tuan-puan sekalian, sepintah lalu, kalau kita baca ayat 1 sampai 5 ni, kita boleh katakan orang yang tengah pacu kuda yang tengah sangat laju ni, dia tengah buat kerja, minta maaf saya sebut, dia tengah buat kerja gila. Faham tak tuan-puan sekalian? Dia tengah buat kerja gila. Kalau kita nak serang sekalipun pihak musuh, tuan-puan sekalian, agak-agaklah nak pergi terus masuk kat tengah-tengah. Patutnya tuan-puan sekalian kita try test dulu macam mana kekuatan pihak lawan. Mari seorang, mari lawan dengan aku dekat tengah-tengah, dekat depan ni. Tapi tak tuan-puan sekalian, nombor 1 dituju bukan dekat depan sekali, bukan kat kanan, kat kiri, dekat belakang. Nombor 1 dituju adalah kat tengah-tengah pihak musuh. Maksudnya apa? Dia ready untuk menerima serangan pihak musuh tuan-puan sekalian. Datanglah serangan depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke
I doesn't mind. I didn't mind dalam bahasa Inggeris dah. Saya tak kisah. Sebab tahap keyakinan orang yang tengah menunggang kuda al-adiyah ni tuan-tuan sekalian, dia kata, datang ke aku pasti akan boleh kalahkan kamu sekelip mata. So nak katanya tuan-tuan sekalian, ayat 1 sampai 5 ni bukan sekadar bercerita pasal kuda, tapi menggambarkan juga macam mana penunggang kuda pada waktu ini. Okey, cuba tengok kuda ni tuan-puan sekalian. Sekarang kita detailkan lagi sikit. Tadi saya nak bawa apa gambaran ayat 1 sampai 5, iaitu bercerita pasal kuda tu. Sekarang kita detailkan sikit. Dalam ayat pertama, tuan-puan sekalian, Allah kata wala adiyati dhabha. Dan demi kuda perang yang kedengaran kencang nafasnya. Untuk makluman tuan-puan sekalian, perkataan dhabhan yang dikatakan kencang nafasnya, terjemahannya adalah kencang nafasnya ataupun terengah-engah tu, dhabhan ni biasa tak digunakan kepada kuda. Untuk makluman kalau dalam culture orang Arab, bila nak kata kuda yang tengah berdengus ataupun tengah termengah-mengah, dia takkan guna perkataan kuda tu sedang dhabhan. Jarang digunakan dhabhan tu kepada kuda. Biasanya untuk makluman tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian buka Kamus Lisanul Arab, Kamus Lisanul Arab, dalam Kamus Lisanul Arab, bila type perkataan dhabhan tuan-puan sekalian, dhabhan ni biasa digunakan kepada serigala ataupun musang. Serigala ataupun musang. Tuan-puan sekalian tahu kan, tuan-puan sekalian, kalau serigala ni bila mana dia nak ngap ataupun dia nak makan, dia punya apa kita kata bukan predator, sama dia punya ni lah pemangsa dia tu kan. Dia punya mangsa tu, bila dia nak ngap mangsa dia tu, kan dia macam ada sense macam gitu kan. Nampak tak? Dia macam ada engah-engah dia. Ada yang dikatakan engah-engah dia tu. Macam dia tengah bernafsu, dia tengah rakus untuk nak menerkam dia punya musuh. Yang dikatakan engah-engah tu tuan-puan sekalian. Jadi nak katanya dhabhan ni biasa digunakan kepada siapa? Kepada serigala ataupun musang. Iaitu yang tengah dalam keadaan lahap, yang dalam keadaan yang tengah betul-betul bernafsu dan teruja untuk menerkam pihak musuh dia. Jadi Allah sekarang ni menggunakan sifat yang biasa digunakan kepada serigala, kepada kuda sekarang. Boleh imagine tak tuan-puan sekalian? So sekarang ni fahamlah kita, kuda ini bukan sekadar berdengus dan terengah-engah menggambarkan nafasnya saja. Tapi nafas yang digunakan dalam sebutan serigala tu tadi, iaitu dhabhan, menggambarkan kuda ini bergerak dalam keadaan ada mission yang dia sedang nak buat. Kalau tadi serigala, mission yang dia nak buat adalah untuk menerkam musuhnya, untuk memakan musuhnya. Tapi kuda yang tengah berlari dengan kencang saat ini, sampai kedengaran nafasnya tuan-puan sekalian, apa yang sedang nak dituju oleh kuda ni, apa mission dia? Missionnya adalah sama seperti apa mission yang ada pada penunggang kuda itu. Faham tak? Sebab kuda, purpose dia adalah untuk bawa orang menjadi kenderaan kepada manusia. Itu adalah purpose kuda diciptakan. Dan memang itulah kuda tuan-puan sekalian pada hari ini. Menjadi tunggangan. Dan kalau tanya pada kuda, apa tugas dia kepada manusia? Dia akan jawab, aku cuma kena bawa tuan aku dekat belakang. Kan? Tapi untuk purpose lebih daripada itu, mestilah ditentukan oleh penunggang kuda itu. So apa tujuan dia tunggang kuda? Ada orang dia tunggang kuda sebab dia nak berjalan, nak bersantai kat tepi pantai. Ada orang yang dia menunggang kuda tuan-puan sekalian, dia nak, apa lagi tuan-puan sekalian, dia nak rasakan kelajuan. Dia nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan kadar yang sangat laju. Tapi bila Allah menggunakan dhabhan kepada kuda tuan-puan sekalian, jelas dekat sini, penunggang kuda ini, mission dia bukan untuk bersantai, mission dia bukanlah untuk sekadar nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, tapi dhabhan ini menggambarkan kerakusan. Dhabhan ini menggambarkan kerakusan. Maksudnya apa? Penunggang kuda ini, dia ada agenda yang sangat rakus. Dia ada agenda yang sangat rakus. Dan apakah agenda rakus yang mereka ada tuan-puan sekalian saat ini, penunggang-penunggang kuda ini tuan-puan sekalian? Agendanya adalah untuk membunuh pihak musuh. Jadi kuda yang tengah terengah-engah, yang tengah ada dengusan-dengusan nafas yang sangat kencang itu, dia bukan sekadar dia tengah keletihan dalam keadaan tengah bergerak dengan laju. Tapi dia bergabung sekali dengan niat penunggang kuda tu tadi tuan-puan sekalian, iaitulah aku tengah bergerak dengan laju ni sebab tuan aku dekat belakang ni nak bunuh musuh kat depan sana. Gitu. Dan betul tak tuan-puan sekalian, kalau kita tengok sekarang ni kita kata, oh ini cerita pasal penunggang kuda dengan kuda dia ni. Tapi ada tak refleksi dan tadabbur yang kita boleh buat dalam ayat pertama ni? Ada tuan-puan sekalian. Apakah refleksi dia? Iaitu tuan-puan sekalian, hari ni kita ada kereta tak? Ada tak kereta? Ada kereta kan? Kita ada kereta kita masing-masing.
Tapi tuan-puan sekalian, betul tak betul saya katakan begini? Saya rasa dekat sini semua tuan-puan sekalian bila beli kereta ni, tujuan utamanya adalah untuk pengangkutan semata-mata. Betul tak betul? Kita nak pergi masjid senang, kita nak pergi balik kampung senang. Jadi dalam kepala kita beli kereta ni sebab kita nak jadikan dia sebagai pengangkutan. Tetapi tuan-puan sekalian, tak dapat dinafikan ada orang dia beli kereta bukan nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Tujuan utama dia beli kereta tu bukan dia nak jadikan sebagai pengangkutan. Betul tak betul? Ada tak manusia jenis macam ni? Dia beli kereta bukan sebab pengangkutan pun. Tapi dia beli kereta sebab ada kerakusan nafsu kat dalam diri dia. Apa benda kerakusan nafsu yang ada kat dalam diri dia, tuan-puan sekalian? Iaitulah tuan-puan sekalian, mungkin barangkali dia beli kereta sebab dia nak tunjuk kat orang yang dia boleh beli kereta tu. Dia ada banyak duit. Jadi bila dia tengok, oh dengan jenama kereta ni orang yang berduit je boleh beli. Dia bukan nak beli kereta tu sebab pengangkutan sangat pun. Tapi sebab nak Allahumma salli ala Muhammad, tafakhur bainakum. Dia nak bermegah-megah kepada orang lain. Dia nak tunjuk yang bukan nak tunjuk kereta tu pun, nak bagi tahu aku punya duit ni 7 keturunan pun tak habis makan. Sebab tu aku boleh beli kereta ni cash. Gitu-gitu. Jadi tuan-puan sekalian, nampak tak? Ada orang dia beli kereta tak sama tujuan macam kita beli kereta. Kita beli kereta sebab nak bergerak dengan mudah. Tapi ada orang beli kereta sebab nak tunjukkan kemegahannya. Nak tunjukkan dia punya kekayaannya. Ada orang dia beli kereta tuan-puan sekalian, dia ada kerakusannya tersendiri. Mungkin dia terlalu obses dengan kereta sampai dia melupakan tujuan yang sebenar hidup kat muka bumi. Sebab tu ada orang lelaki khususnya tuan-puan sekalian yang memang hidup dia ni tak habis-habis duk fikir kumpul duit nak buat apa, nak beli rim kereta. Nak kumpul duit buat apa, nak pergi touch up kereta. Kumpul duit nak beli apa, nak tambah lagi kelajuan kereta, nak tambah nose, nak tambah speed. Ada orang yang obses dengan kereta sampai dia terlupa tujuan sebenar dia hidup dekat muka bumi. Jadi tuan-puan sekalian, percayalah bila Allah sedang bersumpah dengan kuda perang dalam ayat pertama ni, Allah bukan nak suruh kita tengok kuda perang tu je. Bukan nak suruh tengok pada penunggang kuda perang tu je. Tapi Allah suruh kita tengok diri kita sendiri dalam ayat. Iaitu apa persamaan kamu dengan penunggang kuda perang ni? Kamu ada kenderaan, dia pun ada kenderaan. Itu persamaan pertama. Apakah persamaan kedua kamu dengan penunggang kuda perang ini? Dia pun ada purpose dia dapatkan kuda perang tu dan kamu pun ada purpose kenapa kamu dapatkan kenderaan pada hari. Jadi apakah perbezaan kamu dengan dia? So dalam ayat ni Allah menggambarkan kerakusan nafsu dia telah memakan tujuan asal kenapa dia nak ada kuda. So dengusan yang sangat kencang ini bukan sekadar menggambarkan kuda yang tengah bergerak dengan sangat pantas, tapi dia menggambarkan apakah tujuan penunggang kuda tu, dia pilih kuda tu untuk dipacu pada waktu itu. Dan setengah para mufassir tuan-puan sekalian mengatakan ayat pertama ni bila sebut wala adiyati dhabha dengan perkataan adiyat dan sebutan yang jamak, maka kata para ulama tafsir, al-adiyat ini dia tak lebih daripada 10 ekor kuda. So maksimum kelompok kuda yang disebutkan dalam ayat pertama ni, mereka ni tak ramai. Sebab dikatakan maksimum kuda mereka ni adalah sebanyak 10 ekor sahaja. So kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris tuan-puan sekalian, dia macam sekumpulan bandits lah. Satu kumpulan pembunuh ataupun bandits ni kita kata pembunuh lah, lebih kurang kata pembunuh lah. Satu kumpulan bandits yang tak lebih daripada 10 orang. Itu yang dimaksudkan dengan al-adiyat. Satu kumpulan bandits, satu kumpulan pembunuh yang tidak lebih daripada 10. Itu yang kata para mufassir dalam ayat pertama ni, tak lebih daripada 10. Jadi tuan-puan sekalian, cuba bayangkan bila kita dapat satu fakta daripada tafsir mengatakan, oh tak lebih 10 dia orang ni. Tak lebih 10. Tapi kalau kita baca sampai ayat 5 tadi tuan-puan sekalian, apa yang mereka tengah buat dengan tak lebih 10 ni? Mereka sedang meluru pihak musuh ke dalam kawasan pihak musuh dan sedang berada dekat center pihak musuh, dekat tengah-tengah pihak musuh. Patutnya kalau kamu rasa hebat sangat, kuat sangat, kawan-kawan kamu kena adalah ramai tentera-tentera kamu dekat belakang ni. Tapi kamu tak lebih 10, kamu masuk dekat satu kawasan tentera yang lebih ramai daripada kamu. Ini menggambarkan tuan-puan sekalian, tindakan mereka ni adalah tindakan, sorry to say, gila dan berani mati. Nak katanya punyalah mereka nak show off, punyalah level confidence mereka sangat tinggi. Walaupun tak lebih 10 orang, mereka meluru masuk ke tengah-tengah pihak musuh, tunjukkan yang mereka ni gah dan mereka ada sesuatu benda yang sangat-sangat hebatlah pada waktu itu. Antaranya adalah dia nak tunjukkan kuda yang dia ada. Dan satu lagi tuan-puan sekalian daripada ayat pertama ni, Allah sebut al-adiyat. Al-adiyat sini adalah satu jamak yang menggambarkan muannas, iaitulah keperempuanan ataupun feminin.
Kan bukannya kuda betina ni, bukannya kuda jantan ni tuan-puan sekalian. Al-adiyat ni dengan ada ta dekat hujung tu, dia merujuk kepada kuda betina, bukan kuda jantan. Okey. Dan untuk makluman tuan-puan sekalian, kuda betina ni dia ada dua sifat. Pertama, kuda betina ni dia cantik sikit. Bukan cantik sikit, cantik banyak lah daripada kuda jantan. Yang kedua tuan-puan sekalian, kuda betina ni digambarkan dia bergerak lebih laju daripada kuda jantan. Ini fakta. Tuan-puan sekalian cuba tengok orang lumba-lumba kuda. Cuba tanya dia pakai kuda apa? Kuda jantan ke kuda betina? So kuda betina ni dikatakan dia bergerak lebih laju tuan-puan sekalian daripada kuda jantan. Laju lagi daripada kuda jantan tuan-puan sekalian. So ada dua lah kelebihan. Dia punya badan fizikal dia cantik. Yang kedua adalah dia sangat-sangat laju. Dia sangat-sangat laju. Sebab tu Allah tak kata kuda jantan dalam ayat ni. Allah kata kuda betina. So bukan sekadar nak paparkan kelajuan, tapi nak memaparkan kuda yang dia ada ni comel lah. Kuda yang dia ada ni cantik tuan sekalian. Dia macam orang yang nak beli kereta tapi tak nak beli kereta yang biasa-biasa. Kalau ikutkan kereta, kalau pacu 120 laju juga tuan sekalian. Tapi dia nak pacu 120 dengan bawa kereta yang ada jenama ataupun lambang H, lambang Honda tuan sekalian. Yang pakai lambang BMW. Nampak tak? So dia nak ada fizikal pun comel, laju pun laju. Itu yang dia nak ada berdasarkan ayat pertama lah. Okay. So sekarang kita pindah pada ayat kedua. Ayat kedua ni pula Allah bagi tahu fal muriyati qadaha. So bila dalam keadaan dia tengah bergerak dengan pantas tadi tuan-puan sekalian, Allah kata serta mencetuskan api dari telapak kakinya. So boleh bayang tak tuan-puan sekalian laju dia tara mana? Satu, dia laju. Yang kedua tuan-puan sekalian, kadang-kadang bila tengah laju kat tengah-tengah padang pasir ni, ada setengah-setengah penunggang, dia akan alert, kalau ada batu macam mana kalau kuda aku terpijak batu lepas ni? Kan? Tak kejatuh kuda tengah laju bergerak ni, kalau tiba-tiba terpijak batu, terpeleot kaki kuda tu habis. Jatuh dia. Bukan sekadar kuda jatuh, aku pun boleh jatuh. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, vision mereka sangat jelas. Mereka nak meluru masuk ke tengah-tengah pihak musuh. Dia nak pacu juga kuda dia. Dia tak kisahlah apa berlaku kat kuda dia. Yang penting aku dapat sampai tengah-tengah pihak musuh. So disebabkan vision dia yang terlalu gairah dan terlalu teruja tadi tuan-puan sekalian, dia tak kisah dah apa berlaku kat kuda dia, tapi apa yang berlaku adalah dia terus pacu kuda dengan lebih laju sampai dikatakan hatta kuda itu terpijak batu sekalipun, kalau ikutkan kuda terpijak batu ni terpeleot dah kaki dia. Jatuh dah penunggang kuda dan kuda itu sendiri. Tapi sebab terlalu lajunya kuda tuan-puan sekalian dan semangat itu dipindahkan pada kuda yang dia tengah pacu tadi, sampai kuda yang tengah bergerak dengan laju pijak batu bukan terpeleot, tapi gesekan kaki kuda yang diletakkan besi dekat bawahnya tu, bila besi digesek dengan batu-batu tuan-puan sekalian, dia keluar apa? Dia akan keluar percikan-percikan api. So Allah bukan sekadar nak cerita benda yang tengah laju tau, tapi Allah sedang memperlihatkan panorama laju tu tara macam mana. Dan macam mana semangat mereka nak meluru masuk ke tengah pihak musuh ni digambarkan. Orang yang tengah pacu kuda tu tak endah dah kau pijak batu ke tak pijak batu ke, yang penting kau redah je apa yang berlaku, apa yang jadi lah. Dan apa yang jadi bila dia redahkan kuda tu dekat tengah-tengah padang pasir dah tak hirau batu tuan-puan sekalian, kita ingat ke terpeleot kaki kuda tu pijak batu tuan-puan sekalian? Tak. Dia pijak batu, bergesek kaki dia dengan batu sebab kaki dia tu ada ladam. Ladam kan? Ladam ada ladam besi kat bawah tu. So pijak batu, dia bergesek, dia keluar api tuan-puan sekalian. So katakanlah, tadi kan kita baca bila mana dia berlari dengan kencang, debu-debu naik. Biasa bila debu-debu naik tuan-puan sekalian, kita akan nampak tak kalau daripada kejauhan kan ada orang tengah duk pacu kuda dengan laju dekat depan sana, jauh sana tu, dekat tengah-tengah padang pasir, debu-debu tengah naik. Kita pun tak boleh nak agak, ada orang nak datang ke? Kita pun tak nampak sebab debu telah mengaburi mata orang yang nak melihat kedatangan orang pada waktu itu. Tapi bayangkan bila dah debu tak nampak berapa orang yang ada, siapa yang tengah nak datang kat kita ni, tiba-tiba bayangkan di tengah-tengah debu-debu yang tak nampak sama-sama tu, ada sparkling. Ada percikan api. Oh, dia menambahkan lagi tak intensity tuan-puan sekalian pada waktu itu. Dah lah tak nampak, berapa orang ni? Siapa yang nak datang ni? Sebab tak nampak siapa. Sebab debu-debu tengah naik. Tapi tiba-tiba di saat debu-debu sama tu, dia nampak macam oh. Di scene begitu yang Allah tengah nak tunjukkan kepada kita. Satu babak yang sangat-sangat mengujakan kita nampak, wow. Faham tak? Kita yang tengah duk baca ayat ni pun kita kata, Sampai target tu Allah nak kita nampak scene tu berlaku dalam bentuk yang bagaimana.
Percikan-percikan api nampak bila mana kaki bergeser dengan batu. So Allah bukan nak sekadar kita tengok kuda ni biasa-biasa, tapi Allah nak suruh kita tengok macam mana betul-betul panorama kuda ni tengah bergerak tuan-tuan sekalian. Dan tengok pada ayat ketiga. Fal mughirati subha. Dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Ish, pelik sungguh tuan-tuan sekalian ayat ketiga ni. Apa yang pelik? Patutnya kalau kamu nak serang hendak pihak musuh, sebab kamu ni kan satu kumpulan yang tak lebih pada 10 orang. Wal adiyat tadi tak lebih pada 10. Kalau kamu tahu pihak musuh ramai, seranglah pihak musuh itu pada waktu mereka tengah tak alert dengan kehadiran kamu. Tapi tidak, kamu serang pada waktu orang dah bangun tidur, orang dah bangun daripada tidur di malam hari, tiba-tiba kamu pula hentak kaki kuda tu ke tanah dengan sangat kuat, bunyi kuda pula. Bunyi dia punya tapak kaki kuda tu pula. Lepas tu debu-debu tengah naik, lepas tu kamu nampakkan pula ada percikan-percikan api. Kamu ni tak lebih daripada 10. Patutnya kalau nak serang dengan bilangan yang sedikit begitu, kamu seranglah pada waktu malam di saat pihak-pihak musuh tengah tidur pada waktu itu. Serangan itu nampak lebih kena, tetapi tidak. Mereka seolah-olah memang nak bagi tahu mereka datang dengan adanya sin-sin yang disebutkan seperti tadi. Dan tuan-puan sekalian, mereka serang pada waktu orang-orang dah bangun daripada tidur. Dan dalam banyak-banyak waktu orang bangun tidur, tuan-puan sekalian, dia serang pada waktu subuh, tuan-puan sekalian. Bukankah waktu subuh ini, tuan-puan sekalian, adalah waktu orang tengah peak energy? Tahu tak peak energy? Tenaga kita ada peak sebab kita dah rehat di malam hari, dah tidur berapa jam kita tidur malam-malam? Katakan 5, 6, 7 jam kita tidur, tuan-puan sekalian. Bayangkan lepas bangun tidur, segar tak kita? Ui, segar. Tenaga penuh tak? Tenaga penuh, tuan-puan sekalian. Patutnya kalau nak serang pihak musuh, seranglah pihak musuh pada waktu tengah lemah. Tapi tak, daya confidence mereka pada waktu ini, tuan-puan sekalian, mereka berani serang pihak musuh sewaktu pihak musuh punya tenaga at the highest peak. Di saat tenaga pihak musuh tengah peak, tengah tinggi, tuan-puan sekalian. Tuan-puan sekalian boleh faham tak apa yang saya nak sampaikan sekarang ini? Iaitu dia punya level of confidence mereka sangat tinggi. Tahap keyakinan mereka sangat tinggi pada waktu ini. Dan kalau tuan-puan sekalian perasan, kalau tuan-puan sekalian tengok betul-betul, daya keyakinan mereka pada waktu ini bukan semata-mata diwujudkan dengan mereka ni memang golongan yang jenis pemberani, tidak. Tapi mereka ini dapat confidence sebab antaranya adalah disebabkan apa yang mereka pacu pada waktu itu. Mereka pilih kuda betina dan kuda betina itu pula bergerak dengan sangat pantas. So kuda pada waktu itu adalah sumber keyakinan kepada mereka pada waktu itu. Nampak tak? Oh, aku tunggang kuda bukan kuda-kuda biasa-biasa. So apa yang mereka miliki telah mewujudkan satu keyakinan sampai mereka nampak mereka berkuasa pada waktu itu. Dan tuan-puan sekalian, ada tak perangai tu zaman sekarang, tuan-puan sekalian? Bila ada sesuatu kemegahan, satu kemewahan kepada diri dia, dia rasakan dirinya terlalu berkuasa sampai nampak orang tu, walaupun ramai kat depan sana, dia nampak orang semua lemah, tapi disebabkan aku ada segala kemewahan, aku ada segala kekuatan, maka dia lihat dia lebih hebat dan lebih kuat daripada orang-orang lain. Ada tak perangai itu zaman sekarang? Ada. Bila ada duit banyak sikit, tuan-puan sekalian, dia nampak orang-orang komuniti masyarakat tu walaupun lebih ramai daripada dia tak kisah dah. Bagi dia, tuan-puan sekalian, orang dekat bawah tu ataupun orang yang dekat depan dia tu semua lemah belaka. Walaupun orang kat depan mereka tu lebih ramai, walaupun orang kat depan dia tu, tuan-puan sekalian, lebih berkuasa, tapi dia tak endah dah. Sebab bagi dia, bila dia ada segala bentuk kemewahan, walaupun hanya datang daripada sebuah pengangkutan saja, tuan-puan sekalian, bagi dia itu telah menggambarkan kekuatan dia. Dan perkara ini dah berlaku kepada Firaun sampai Allah kata perangai itu disebut sebagai istaghna. Bila ada kemewahan sampai rasa diri berkuasa, perangai itu namanya adalah istaghna. Istaghna. Merasakan diri sudah cukup segala benda tanpa rasa memerlukan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah penyakit yang sangat-sangat kita bimbangkan pada hari. Nak ada pengangkutan tak salah, nak jadi kaya tak salah, tapi jangan sampai memutuskan pergantungan daripada Allah. Itu yang salah. Allah bagi kita pinjam lebih sikit segala kenikmatan kat dunia ni supaya kita nampak Allah itu lebih kaya sampai pinjamkan sikit apa yang dia punya kepada kita. Tapi apa yang sikit Allah pinjam pada kita ni, tuan-puan sekalian, hak itulah manusia jadikan sebagai benda yang dia bermegah. Oh, aku dah hebat dah. Sedangkan Allah cuma bagi sikit je kat dia. Yang itu pun dia rasa macam, wah, hebat dah.
Samalah macam penunggang kuda tu tadi tuan-puan sekalian. Allah cuma bagi sikit je kemewahan dan nikmat pada dia. Dia dapat pacu kuda betina, dan kuda betina tu pula tuan-puan sekalian cantik. Memang cantik secara fizikal. Baru sikit nikmat Allah bagi kat dia, lupa diri dah tuan-puan sekalian. Dia nampak orang lain semua lemah, dia tu berkuasa. Walaupun mereka kalau ikutkan pada waktu itu, tak lebih bilangan daripada 10 orang. So walaupun Allah sedang berbicara tentang kuda perang, we have to believe that Allah sedang tegur kita punya perangai pada hari ini. Dan jangan terkejut bila kita baca ayat ke-6, memang ayat ke-6 tu paku betul pada manusia pada zaman sekarang. Memang Allah nak sela perangai-perangai macam ni tuan-puan sekalian. Dan nanti ayat ke-6 kita akan baca. Okey, jom sambung. So bila Allah kata dia serang pada waktu subuh, so nak kata punyalah level berani mereka ni nak menyerang pihak musuh. Dia tak serang pihak musuh secara hendak. Dia tak perang secara tuan-puan sekalian secara sembunyi-sembunyi. Dia serang depan-depan dan dalam keadaan pihak musuh pada waktu itu ada highest peak of energy. Tenaga tengah mencanak tinggi tuan-puan sekalian. Okey, sambung ayat keempat. Fa atharna bihi naq'a. Yang tu yang saya dah sebutkan tadi. Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. So debu-debu tu tadi tuan-puan sekalian. Dan kita mungkin tertanya-tanya, ustaz, macam mana dia tengah sikit, pihak musuh dah nampak kehadiran mereka dan mereka tiba-tiba boleh sampai kat tengah-tengah. Dalam ayat kelima nanti kan, fawasatna, mereka berada dekat tengah-tengah pihak musuh. So kita mungkin terfikir, macam mana dia boleh sampai kat tengah-tengah sedangkan mereka sikit. Kalaulah yang ramai-ramai tadi tu pakai buat sekatan belaka, duk serang dia masa dia tengah meluru nak masuk ke tengah-tengah, tak sampai mereka kat tengah-tengah tu. Tapi apakah yang telah menyebabkan dia boleh sampai kat tengah-tengah tuan-puan sekalian? So kaitannya adalah dengan ayat keempat tu. Debu-debu tu tadi telah membantu mereka untuk meluru masuk sampai ke tengah. Saya lakonkan ataupun saya createkan scene tu untuk tuan-puan sekalian. Okay, tadi kan saya kata bila kuda tu dekat tengah padang pasir, bila dia hentak dekat tanah padang pasir, dia kan naik debu kan? So nak kata tuan-puan sekalian, bukan mereka hentak tu slow-slow. Dengan hentakan kuda, kaki kuda yang sangat kuat, debu yang lebih banyak akan naik ke atas. So bila debu yang banyak naik ke atas tuan-puan sekalian, apa yang berlaku? Orang tak nampak. Orang tak nampak. So bila debu-debu dah tebal, naik disebabkan hentakan kaki kuda yang sangat kuat tu tadi, so bayangkan macam mana mereka nak detect mana kawan ke, mana lawan ke, sebab dah tak nampak. Sebab itulah tuan-puan sekalian, bayangkan bila mereka dah sampai dekat tengah-tengah, debu tengah naik lagi, tiba-tiba lepas debu turun tuan-puan sekalian, tu kan? Dia macam scene Hollywood lah tuan-puan sekalian bila debu, betul kan? Bila debu turun tuan-puan sekalian, dia nampak tiba-tiba dah ada kelibat dah dekat tengah-tengah pihak musuh pada waktu itu. Inilah yang Allah nak suruh kita feel. Cerita yang kita tengok Hollywood zaman sekarang ni memang absolutely tengok apa yang Allah sebutkan dalam surah Adiyat ni. Masuk tengah-tengah, debu tengah tebal naik ke atas, tiba-tiba debu turun, dah ada orang tengah-tengah. Lebih kurang macam itulah tuan-puan sekalian. Kalau saya boleh gambarkan panorama yang Allah nak bawa dalam ayat ke-5, ayat 1 sampai ke-5. Dan tuan-puan sekalian, bila Allah dah bawa 5 ayat pertama ni cerita pasal kuda, tentang kuda itu sendiri, tentang macam mana mereka memacu kuda mereka untuk menyerang pihak musuh. Dan kalau tuan-puan sekalian tengok, apakah benda yang Allah nak highlightkan utama pada 5 ayat pertama ni? Highlight utamanya adalah cuba tengok kuda tu. Kuda tu punyalah tunduk kepada kamu, wahai penunggang kuda. Rasa tak? Kuda ni bukan tak tahu tuan-puan sekalian, dia bakal berhadapan dengan ancaman bila masuk ke tengah-tengah pihak musuh. Yang dikatakan tak berapa nak betul sekarang ni adalah penunggang kuda tu dia berani mati sangat. Yang istighna tu adalah penunggang kuda tu dia cuma ikut tuan dia je. Tapi kamu tak belajar ke kesetiaan kuda tu, yang rakusnya kamu penunggang. Tapi kuda tu ikut je kerakusan kamu. Kalau kuda boleh tunduk pada tuan dia, takkan kamu manusia tak boleh tunduk kepada Allah yang lebih berkuasa daripada kamu. So Allah nak suruh kita belajar, kuda boleh tunduk kepada manusia. Tapi kenapa manusia yang ada akal lebih bijak daripada kuda tak boleh nak tunduk pada pencipta? Itu masalah. Kuda yang kita selalu sinonimkan haiwan tak ada akal, tapi haiwan yang tak ada akal ni tuan-puan sekalian, dia boleh tunduk taat kepada tuan dia kalau tuan dia suruh sesuatu. Tapi tiba-tiba manusia yang ada Tuhan tuan-puan sekalian, bila Tuhan suruh sesuatu, manusia tak nak tunduk. Pelik tak pelik? Pelik kan? Kuda boleh ikut, tapi manusia yang ada akal tak boleh ikut perintah Tuhan. Pelik.
Sebab itu ayat ke-6 ni saya kata ayat yang Allah nak paku betul kepada orang yang tak bersyukur ni. Allah kata innal insana li rabbihi lakanud. Aduh, Allah sebutkan dalam ayat ke-6 ni. Allah kata sesungguhnya manusia ni benar-benar dalam keadaan yang tak pandai nak ucap terima kasih pada Tuhan. Ni. Tengok susun atur ayat ni macam mana. Kalau kita baca terjemahan, sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Tapi kalau saya terjemahkan ikut bahasa, inna sesungguhnya al-insan manusia. Sesungguhnya manusia li rabbihi untuk Tuhannya lakanun. Sangat susah nak terima kasih. So saya baca versi penuh ikut ayat ni. Sesungguhnya manusia untuk Tuhannya je sangat susah untuk nak memberikan ucapan terima kasih. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya, kalau kita hidup dalam keadaan komuniti masyarakat pada hari ini, bila ada orang-orang kat sekeliling kita buat satu kebaikan kepada kita, pantas tak kita ucap terima kasih pada orang tu? Pantas kan? Contoh dia buat satu jasa pada kita, dia tolong kita ke, kalau kita pergi ke masjid masa time tarawih baru ni, kita tumpang kita dia sepanjang 30 hari Ramadan, 30 hari tarawih kita duk tumpang dia. Lepas dia bagi jasa kat kita tuan-puan sekalian, kita pun dengan pantas mengucapkan terima kasih. Nampak tak? Pantas kita mengucapkan terima kasih kepada orang, kepada manusia. Kan? Bahkan kita pun tak puas ataupun tak lokit memuji benda-benda yang berjasa pada kita. Kalau tadi manusia, ada je manusia yang tak puas-puas memuji-muji pada benda-benda yang berjasa dekat dia. Macam kereta tuan-puan sekalian tadi kan, kereta. Ada kereta yang selesa, ada kereta yang cantik, tuan-puan sekalian dia kata cantik kereta aku. Nampak tak? Pantas dia memuji apa yang baik untuk dia. Duit banyak duit aku. Tanaman subur tanaman aku. Nampak tak? Mudah dia nak appreciate benda-benda selain daripada Allah. Nampak tak? Untuk benda mudah dia appreciate. Untuk manusia mudah dia nak appreciate. Tapi tiba-tiba Allah kata dalam ayat ni, kenapa manusia ni untuk Tuhannya je, kalau ikut bahasa dalam ayat ke-6 ni, susunan ayat dia, untuk Tuhan dia saja, dia susah nak ucap terima kasih. Ni Allah tegur. Jadi Allah kata, patutnya bila kamu dipinjamkan dengan the highest potential, dengan kamu ada potensi yang sangat tinggi, kamu gunakan kuda tu at the highest potential. Kamu bukan sekadar gunakan untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, tapi kamu guna dia dengan highest potential, kamu pacu dia laju-laju sampai terkeluar percikan api dekat kaki, kedengaran hembusan kencang nafasnya, kamu gunakan kuda ni at the highest potential. So should be, sepatutnya bila kamu dah dapat satu nikmat daripada Allah, you make use at the highest potential that nikmat, supposedly the thanks should be to Allah. Terima kasih itu sewajarnya diucapkan kepada Tuhan yang telah memperkuatkan kuda itu sampai boleh digunakan at the highest potential. Tapi tidak. Yang manusia buat pada hari ini adalah dengan segala nikmat yang digunakan at the highest potential, apa yang berlaku adalah manusia lupa pada Tuhan. Dia terlupa terus tentang Allah. Dia tak ingat ada Allah dekat situ. Nak terima kasih Allah ke alhamdulillah pun tak ada. Sampai orang kena peringatkan dah ucap alhamdulillah belum? Kan? Nampak tak? Orang kena peringatkan kepada kita. Berapa ramai hari ini yang lepas makan betul-betul ucapkan alhamdulillah kepada Allah? Berapa ramai? Kan? Cuba tengok tuan-puan sekalian, betapa kita ni sangat-sangat lirabbihi lakanut. Untuk dengan Allah je sangat-sangat kita ni culas. Kita selalu culas terima kasih dengan Allah. Untuk Allah je kita culas. Untuk manusia, kalau kita tak ucap terima kasih, sanggup tuan-puan sekalian, minta maaf ya. Kita minta maaf pada orang tu sebab tak ucap terima kasih tadi. Sebab tadi aku tengah rushing lah. Aku terlupa nak ucap terima kasih kau tumpangkan aku tadi. Aku sakit perut lepas main tarawih tadi kau tumpangkan aku sakit perut. Sebab aku terlupa nak ucap terima kasih kau tumpangkan aku balik rumah. Kita minta maaf sebab tak ucap terima kasih pada manusia. Tapi untuk Allah, kita selalu culas ucap terima kasih. Berapa ramai orang yang bangun subuh setiap pagi dihidupkan oleh Allah ataupun sekali lepas mati kecil pada malam tadi. Berapa orang yang bangun tidur dia, kalimah pertama yang diucapkan adalah alhamdulillah. Berapa ramai? Berapa ramai tuan-puan sekalian? Tak kiralah tuan-puan sekalian nak baca doa versi panjang ke alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, tapi the
The idea of doa bangun tidur tu adalah alhamdulillah tu paling besar. Nak ucap syukur pada Allah sebab Allah hidupkan kita lepas kita menghadapi kematian kecil malam tadi. Tapi apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Orang kata tragedi di waktu subuh. Kalau kata Raihan, peristiwa subuh. Kan, peristiwa subuh yang berlaku kerap kali pada hari ini adalah nombor satu yang dilakukan oleh manusia saat bangun subuh apa yang dia buat? Ni dulu. Phone dulu. Kan, duk tengok siapa left group, tuan-puan sekalian. Oh, kawan kita tu dah left group dah. Bagus juga, gitu. Kan, kita tengok, oh ada orang tambah, kawan aku duk message, oh dia tengah bangun sahur rupanya, pula itu yang dibincangkan. Nampak tak? Nombor satu, kita punya kesyukuran telah diragut dengan perkara ini. Nak tutup alam tak ada masalah lah tuan-puan sekalian, tapi lepas kita sedar tu, ucaplah paling kurang, tak apa doa bangun tidur pun tak apalah. Yang ringkas tu, alhamdulillah tu sebut tidak kita bangun tidur. Tak dibuka puasa tuan-puan sekalian. Ada tak lepas kita makan tu, lepas kita kenyang, makan santapan yang Allah berikan kepada kita tuan-puan sekalian, ada tak kita ucap alhamdulillah kepada Allah? Dan andai kata terlupa masa nak ucap terima kasih lepas makan tadi tuan-puan sekalian, ada tak kita ya Allah minta maaf ya Allah aku terlupa sungguh tadi. See, untuk manusia dia ada rasa bersalah kalau tak menghargai manusia. Tapi untuk Allah dia terlupa nak menghargai Allah. Rasa bersalah tak ada dah dalam hati. Itulah maksud ayat ke-6. Rasa bersalah, tak terima kasih pada Allah. Untuk Allah. So cara Allah sebut, asal untuk aku je susah manusia nak terima kasih. Itu cara ayat tu disampaikan. Bukannya manusia tidak berterima kasih pada Tuhan. Tak. Ayat tu dia punya susunan tu sendiri adalah untuk aku je manusia susah nak ucap terima kasih. Itu cara Allah nak sampaikan. Asal untuk aku je, nampak tak? Asal untuk aku je, lebih kurang macam tu. Asal untuk aku je manusia susah nak ucap terima kasih. La kanud. Itu kanud dalam ayat ni tuan-puan sekalian. Okay, boleh Itu ayat ke-6. So sepatutnya, pelan tindakan kita lepas kita baca ayat ke-6 ni, tak boleh. Kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Sebab itu antara ciri-ciri orang yang bertakwa ya tuan-puan sekalian. Orang yang bertakwa ni salah satunya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, antara ciri orang bertakwa adalah ar-ridha'u bil qalil. Dia redha dengan perkara-perkara yang sedikit yang Allah berikan kepada dia. Allah bagi banyak pun dia syukur, tapi bila time Allah bagi sikit, dia akan sentiasa bersyukur pada Allah. Sebab dia redha. Allah bagi sikit, dia redha pada Allah. So redha itulah yang membantu untuk dia mengucapkan lafaz syukur pada Allah. Sebab ada orang-orang yang tak pandai bersyukur kat dunia ni tuan-puan sekalian. Kata Allah dalam surah Al-Fajr, Allah kata wa ammal insana batalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Allah kata apa? Ada setengah-setengah manusia dekat muka bumi tuan-puan sekalian, mabtalahu, diuji kepada dia, faqadara alaihi rizqah. Allah kadarkan, Allah tahan sikit rezeki kepada dia. So sebelumnya Allah bagi rezeki tu flowing just like water tuan-puan sekalian. Bagi banyak rezeki, bagi. Tiba-tiba ada 1-2 hari Allah qadarkan, Allah sekat sikit rezeki dia tu. Tapi still ada. So bila Allah kata faqadara alaihi rizqah, bukan Allah sekat semua sampai tak ada rezeki sampai langsung. Allah kata aku cuma kadarkan ada rezeki yang flowing kepada kamu, tapi aku kadarkan ada yang aku sekat sikit. Tapi still ada rezeki. Tapi tahu tak apa respon manusia yang Allah kadarkan rezeki kepada dia tu? Kita ingat ke, oh kalau tadi dapat banyak nikmat, dia kata dia bersyukur. Tapi bila Allah kadarkan nikmat ni, kita ingat ke, oh dia pandailah ucap terima kasih pada Allah. Still bagi juga, bukan tak bagi langsung, still bagi juga. Cuma bezanya sikit je. Tapi kata mereka lepas Allah kadarkan rezeki mereka, faqadara alaihi rizqah, dia pun sebut, fayaqul, mereka berkata, Rabbi ahanan. Tuhanku telah menghinakan aku dengan situasi sebegini. Berapa ramai orang pada hari ini. Benda ni saya nampak culture ni berlaku dalam keadaan, saya tak tahulah sengaja ataupun tidak disengajakan. Nak kata sengaja pun boleh, nak kata tak sengaja pun boleh. Baru-baru ni hari raya tuan-puan sekalian, berapa ramai orang duk compare pemberian duit raya. Oh nampak dikeluarkan sampul, oh merah, kaya. Bila tiba-tiba datang sampul orang tu, dia bagi oleh orang tu tuan-puan sekalian, keluar duit warna biru. Kerekut lah ni. Nampak tak? Sebab culture kita membezakan kemuliaan dan kehebatan seseorang dengan ni. Dengan duit. Bagi banyak, bagus. Kamu mulia, kamu hebat. Bagi sikit, kedekut. Nampak tak?
Kita mengukur kemuliaan manusia, kita mengukur darjat manusia dengan apa? Berapa banyak wang ringgit kamu ada. Dan that kind of culture telah membunuh nilai iman sebenar manusia. Kita mengukur kemuliaan dan kebaikan dengan berapa duit yang dia ada kat dalam poket. Nampak tak? So disebabkan itulah bila culture tu dah merebak, culture tu telah menjadi wabak kepada manusia, kesannya apa tuan-tuan sekalian? Kesannya adalah bila ada je manusia yang dah terpengaruh dengan culture ni, bila time Allah kadarkan rezeki kepada dia, dia mulalah kata Allah telah menghinakan aku. See? Daripada mana mentaliti itu muncul? Tak lain dan tak bukan daripada culture yang ada kat sekeliling dia. Dapat sikit duit, aku tak sama macam orang tu lah, dia bagi banyak lah, duit merah, duit hijau lah. Nampak tak? So dia kata Allah ni hinakan aku lah bila time Allah kadarkan rezeki aku. Culture. Culture kita telah membunuh iman kita sedikit demi sedikit. Rasa nak? Tuan sekalian. Jadi saya nampak ayat ke-6 ni memang betul-betul menampak-nampaklah perbuatan manusia yang ghulu, yang melampau-lampau sewaktu Allah berikan nikmat kepada mereka. Aidul Fitri, bila Allah bagi kita Aidul Fitri tuan sekalian pada 1 Syawal itu, patutnya kita ni lebih banyak akan bersyukur kepada Allah. Itu tuntutan yang lebih utama. Kalau Allah bagi sikit, syukur. Allah bagi banyak, syukur. Tapi tidak. Kita compare-comparekan kemewahan-kemewahan manusia pada waktu itu. Mana nilai kesyukuran yang nak Allah dah didik kita sepanjang Ramadan? Dihilang macam tu sahaja. See? Okay? Jadi itulah yang dimaksudkan dengan kanut. Betul Puan Hanani. Dia berat. Penyakit kanut ni memang berat. Memang sangat-sangat berat. Okay? Sambung ayat ke-7. Wa innahu ala dhalika la syahid, dan sesungguhnya ia dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. So Allah bagi tahu tuan-puan sekalian, keadaan mereka ni, mereka bukan sekadar nak ada, mereka tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka bermegah-megah. Tadilah saya kata, kalau tadi tuan-puan sekalian ada orang ni, dia nak ada je benda tu. So dengan ada tu je dah tak bersyukur. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, orang ni bukan sekadar level nak ada benda tu, tapi dia nak bermegah-megah. Dia nak orang tengok dia ada. Sebab itulah tuan-puan sekalian, ujian dunia ni kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat ke-20 ataupun ayat 21, antara dua ayat tu tuan-puan sekalian. Allah kata ujian ada 5 benda yang melibatkan dunia, 5 perkara yang disebutkan dalam ayat. Allah kata dunia ni ada manusia akan nampak dia sebagai la'ibun, sebagai tempat dia nak bermain. Ada orang nampak dunia ni sebagai yang kedua, lahwun, tempat dia berhibur. Ada yang ketiga kata Allah tuan-puan sekalian, dia nampak dunia ni sebagai Allahumma salli ala Muhammad, zina, tempat dia berhias-hias, tempat dia nak melawar tuan-puan sekalian. Saya ulang balik Yang pertama ada yang orang nampak la'ibun, tempat bermain. Ada orang nampak dunia ni sebagai tempat apa? Tempat untuk berhibur, lahwun. Ada orang nampak dunia ni tempat dia nak berhias, nak memperindahkan diri dia, fizikal dia, nak cantikkan diri dia, zina. Ada orang nampak dunia yang keempat tuan-puan sekalian, takatsur fil amwal wal aulad, tempat untuk nak mengumpul harta benda yang banyak-banyak dan nak kumpul anak ramai-ramai. Ini ada orang nampak dunia nombor 4. Dan ada orang yang pandang dunia nombor 5 adalah tafakhur bainakum. Dia nak bermegah-megah. Yang kelima tu kat nombor 4, yang keempat tu kat nombor 5. Yang keempat tadi adalah tafakhur, bermegah-megah. Yang kelima adalah mengumpul harta benda dan mengumpul anak-anak yang ramai. Fokus pada yang keempat tu. Tuan-puan sekalian, sebelum yang keempat Allah sebut, iaitu dia nak bermegah-megah. Yang ketiga tadi, mereka cuma nak ada perhiasan. Tuan-puan sekalian perasan tak? Dia macam flow kehidupan manusia. Bermulanya kita bila start kita kecil-kecil dulu tuan-puan sekalian, bila kita besar sikit, dalam kepala minda budak-budak tuan-puan sekalian, umur 3-4 tahun, ataupun start daripada 2 tahun lagi. 2-3-4 tahun, dalam kepala budak-budak tuan-puan sekalian dia fikir apa je? Bila bangun tidur tuan-puan sekalian dia fikir pasal apa? Main kan? Kan ada yang fikir pasal nak kena melawan, nak kena gosok baju tuan-puan sekalian budak 2-3-4 tahun? Tak ada. Bangun tidur budak 2-3-4 tahun tuan-puan sekalian, nombor 1 dia fikir adalah nak main. Main tuan-puan sekalian. Tengok anak-anak kita, cucu kita tuan-puan sekalian kecil-kecil tu. Tak, bangun tidur tuan-puan sekalian tak sempat nak basuh muka, tak sempat nak gosok gigi. Nombor 1 dia fikir adalah dia cari mainan dia main dah. Gitu. So, main. Tapi tuan-puan sekalian, fasa bermain tu dia akan berakhir. Betul tak? Budak-budak kita ni, anak-anak kita masa kecil-kecil dulu, dia fasa bermain ni bukannya sampai sekarang.
Fasa bermain tu dia akan ada tamat tempoh dia. Dia akan berganjak kepada fasa dia nak berhibur. Kalau bermain, dia kena berletih-letih untuk seronok. Sebab nak kena berlari sana, berlari sini, berlari sana, berlari sini. Untuk dia kena letih dulu, baru dia rasa macam, seronok. Kan? Tapi bila dia dah makin meningkat dewasa, dia nak belajar ataupun sekalian, macam mana cara tak penat tapi aku dapat seronok. Nampak tak? Sebelum ni, dia sanggup berpenat-penat. Sebab tu kita tengok budak-budak kecil, kita bawa pergi playground ataupun sekalian, main 3-4 jam, tak ada apa-apa pun. Budak tu dah termengah-mengah, tapi nak main lagi. Sebab apa? Dalam kepala dia main. Itu dalam kepala dia. So bagi mereka penat tak kisah, yang penting seronok. Tapi bila menginjak umur dewasa, dia mula fikir, aku tak nak letih, tapi aku nak seronok. Sebab tu step kedua, dia pergi pada hiburan. Iaitu duduk depan TV, tak perlu berpeluh-peluh, buka aircon, buka kipas laju-laju, duduk depan TV atau kursi empuk, dapat gelak tawa. Sebab berhibur je. Dia pergi kat step nombor 2. Tapi berhibur pun tuan-puan sekalian, dia akan ada tamat tempoh juga. Dia pergi step nombor 3 tuan-puan sekalian. Iaitu dia nak ada perhiasan-perhiasan. Baju tuan-puan sekalian nak kena gosok. Baju nak kena ada brand tuan-puan sekalian, tak boleh nak pakai baju biasa-biasa. Macam tadilah yang orang penunggang kuda tu. Dia boleh cari je kuda-kuda yang laju-laju, tapi kenapa mesti kuda betina? Sebab kuda betina tu fizikalnya cantik. Bukan sekadar laju, tapi fizikalnya cantik tuan-puan sekalian. Kan? So tuan-puan sekalian, cuba tengok fasa budak-budak, fasa remaja. Kita pakai baju tak bergosok pun kita relax ya tuan-puan sekalian, betul tak? Kalau perempuan-perempuan, waktu kecil-kecil, masa kita umur 2, 3, 4 tahun, kalau mak kita suruh pakai tudung. Kalau tudung kelepek tuan-puan sekalian, jatuh awning tu, kita care ke? Kita risau ke? Tak ada risau. Umur 3-4 tahun tuan-puan sekalian, tudung jatuh, awning jatuh, kita relax ya. Tapi bila kita umur tuan-puan sekalian belasan tahun, dah mula menginjak umur dewasa, tengok tuan-puan sekalian, kita care tak dengan tudung kita? Kan? Dia tak apa-apa tiup daripada bawah ke atas, nak bagi naik awning tu, bagi cantik balik tuan-puan sekalian. Kan? Duk tiup, tiup tuan-puan sekalian lah. Tengok. Kita dah mula ke fasa azinah, kita mula concern pada apa kita pakai, baju nak kena bergosok. Dulu baju tak gosok pun kita fikir apa? Kita kisah apa? Tak ada kisah apa. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, fasa ketiga dia nak ada. Dia nak phone, dia nak jam cantik-cantik, dia nak baju cantik-cantik, dia nak ada. Idea ketiga ni adalah dia nak ada. Tapi kaitan dengan ayat ketujuh tuan-puan sekalian, dengan yang keempat ni adalah, lepas orang tu dia dah ada benda yang dia nak, step seterusnya adalah dia nak tunjuk kepada orang apa yang dia ada. Tadi dia nak ada je. Kita ingatkan lepas dia ada tu habis lah. Tak. Tadi mula-mula dia nak ada dan sekarang dia dah ada, rupa-rupanya lepas tu belum habis lagi. Dia nak orang tahu yang dia ada benda. Inilah. Zalikala syahid. Dia nak tunjuk dekat orang yang dia ada benda tu. Hati-hati dengan perangai sebegini ya tuan-puan sekalian. Dia bukan tak benar kan tuan-puan sekalian, dia macam bagus dah buat open house, kita nak jamu sahabat-sahabat terdekat, mari tuan-puan sekalian, mari makan kat rumah kita nak bagi orang seronok datang kat rumah kita tuan-puan sekalian kan. Jadi tuan-puan sekalian, akhirnya apa yang berlaku? Tiba-tiba dia dah beli kursi baru tuan-puan sekalian. Selagi kawan dia tak tegur kursi baru tu, selagi tu dia kata, marilah duduk sini, tempat ni sedap. Dia kawan kita tak duduk kat kursi makan. Tapi sebab kawan tu dia tak perasan kursi baru tu, dia kata, jomlah makan dekat situ. Sebelum ni tuan-puan sekalian, anak nak pergi makan kat sofa tu punya dia halang. Tapi sebab kawan datang rumah punya pasal tuan-puan sekalian, kawan datang rumah punya pasal, dia tak berhenti-berhenti ngajak, marilah duduk kat sofa ni, empuk sikit ni. Dia bukan nak suruh duduk pun, sebenarnya dia nak bagi tahu ni kursi baru, sofa raya. Kalau tadi dia nak je ada sofa tu. Tapi masuk fasa keempat, dia nak orang tahu yang dia ada sofa baru. Hati-hati dengan penyakit macam ni, tuan-tuan sekalian. Hati-hati. Sebab penyakit macam ni sangat bahaya, sebab disebutkan dalam ayat ke-7. Dan Allah sebut dalam ayat ke-8 tuan-tuan sekalian, wa innahu yang kelima, lepas dia nak orang tahu dia ada, kita ingatkan lepas orang dah satu dunia tahu yang dia ada benda tu, dah habis dah cerita dah. Tak. Rupa-rupanya tadi yang ketiga dia nak ada, sekarang dah ada. Yang keempat dia nak orang lain tahu yang dia ada. Yang kelima tuan-puan sekalian, dia belajar pula erti tak cukup dengan satu. Yang ketiga dia kata cukuplah kalau ada satu je. Tapi lepas dia masuk fasa kelima tuan-puan sekalian, satu mana cukup, nak ada lagi. Nampak tak? So tuan-puan sekalian, dunia ni menggambarkan kehidupan yang sentiasa tak pernah puas. Dia nak lagi. Kan? So hati-hatilah dengan penyakit ni tuan-puan sekalian. Sebab apa? Berpunca daripada mana? Kata Allah,
dalam ayat ke-8 surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta secara tamak halupa. Puncanya apa? Kenapa ada orang yang tunggang kuda perang tadi tu dia rasa level confidence dia tinggi? Kenapa tuan-puan sekalian? Tak lain dan tidak bukan sebab dia rasa segah dengan apa yang dia ada. Sampai adanya penyakit istarna, dia tak perlukan Allah, tak perlukan orang lain. Aku yang lebih hebat, aku yang lebih mulia. Tuh, perangai itu. So perangai itu berpunca daripada mana? Hubbil khairi lasyadid. Terlalu cintakan harta benda. Tuan-puan sekalian, perhatikan baik-baik. Dalam ayat ke-8 ni, terjemahan yang kita baca, mereka sangat sayangkan harta. Tapi kalau tuan-puan sekalian go through ayat dalam bahasa Arab ayat ke-8 ni, tak ada langsung perkataan al-mal dalam ayat ni. Sedangkan bila kita baca terjemahan, ada harta dalam terjemahan tu. Tapi mana harta dekat dalam ayat tu? Harta dalam bahasa Arab adalah al-mal, harta. Tapi mana al-mal? Tak ada. Tapi harta disebutkan dalam ayat ke-8 ni tuan-puan sekalian dalam sebutan al-khairi. Al-khair, iaitulah kebaikan. So al-khair ni terjemahnya adalah kebaikan secara bahasa. Tapi dalam konteks ayat ke-8, al-khair ni kepada orang-orang yang sudah jadi mata duitan, yang dunia je dia punya target dan goal dalam kehidupan dia, bagi dia kebaikan itu adalah harta benda. Dia tak fikir dah kebaikan kalau aku dapat solat, dia tak fikir kalau aku dapat keluarga yang bahagia, dia tak fikir dah kesihatan. Bagi dia asal dapat duit, itulah tanda-tanda baik pada aku. Betul tak? Sebab itulah tuan-puan sekalian, hari ni bila ada orang dapat duit, yang tuan-puan sekalian, oh it's your lucky day. Dia kata it's your lucky day, nampak tak? Oh tanda kamu dapat tuah. Kamu ni sedang bernasib baik. Kamu telah mendapat kebaikan. It's your lucky day. Tetapi tuan-puan sekalian tidak. Ada orang-orang tuan-puan sekalian yang duit ni tuan-puan sekalian bagi dia adalah lucky, yang baik. Tapi dia tidak nampak segala kebaikan akhirat itu juga adalah perkara yang baik. Dan Allah gunakan perkataan al-khair. Al-khair ni banyak digunakan dalam Al-Quran merujuk kepada kebaikan inner beauty, kebaikan dalaman. So kebaikan itu dirasai bukan pada fizikalnya, tapi kebaikan itu dirasai deep inside their heart. Dia rasakan harta benda tu sudah berada betul-betul dekat hati, melekat kat hati dia. Allah tak kata tayyibun li khair la syadid. Tapi Allah kata khairin, bukan lihubbil husni. Allah tak kata hasan. Hasan pun baik. Tayyibun pun baik. Tapi kenapa dalam banyak-banyak perkataan baik Allah guna al-khairi, al-khairu, menggambarkan harta benda tu? Sebab Allah nak bagi tahu harta benda pada orang yang dekat dalam ayat surah Al-Adiyat ni, harta benda tu bukan pada fizikalnya sahaja. Tapi harta benda sudah terpakai dan telah melekat pada hatinya. Hari ni nak kumpul emas, tak salah tuan-puan sekalian. Tapi letakkanlah emas tu pada jas badan je, jangan letakkan kat hati. Tapi Allah kata bila Allah guna al-khairi la syadid, so dalam ayat ni Allah kata harta benda bukan sekadar dekat dia punya badan je. Perhiasan bukan dekat badannya sekarang ni, tapi al-khair dekat sini merujuk kepada harta benda sudah berada dekat hati mereka. Sebab itu bila mana Allah suruh infakkan harta, dia orang susah nak lepas sebab dah ada kat hati. Dia susah nak lepas. Benda yang sudah ada ikatan hati memang dia sangat-sangat akrab dan rapat. Dan bila nak minta berpisah memang susah nak berpisah. Betul tak betul? Kan? Orang yang kita kasih tapi nak berpisah susah tak? Susah. Sebab kita ada dah ikatan hati. Begitu. Sebab itulah bila dalam surah Yasin kan Allah kata orang-orang yang cintakan dunia ni, Allah saja nak uji mereka. Anfiqu mimma razaqakumullah. Infakkan sikit harta benda yang telah aku rezekikan kepada kamu. Tahu tak respon mereka apa tuan-puan sekalian? Sebab dah melekat dekat hati mereka. Lalu mereka pun kata qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Dia kata kenapa kau nak minta duit daripada kami? Kalau kamu beriman kepada Allah, Allah yang maha kaya itu kan boleh bagi kamu rezeki. Kedekutnya mereka. Nampak tak? Nak suruh infak sikit je daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi cara mereka respon menggambarkan kesombongan. Menggambarkan kedekut dan kikirnya mereka. Pandai pula guna hujah dalil kalau kamu beriman kepada Allah, Allah kan boleh bagi kekayaan kepada kamu. Allah kan boleh bagi makan kepada kamu. Pandai pula guna hujah Allah time ni. So nak kata tuan-puan sekalian, bila sentuh bab duit, orang memang jadi macam cacing kerawit. Cacing kerawit tu ke tidak cacing kerawit? Lebih kurang macam tu lah. Kan? Dia jadi macam tak senang duduk. Kalau minta benda-benda lain tak apa, tapi bila asal minta duit je dia dah mula gelisah.
Dia dah mula gelisah tuan-tuan sekalian. Okay. Jadi tuan-tuan sekalian, itu sampai ayat ke-8. So Allah pun kata tuan-tuan sekalian, jangan kita rasa senang dengan perangai macam ni, sebab Allah kata afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah ia mengetahui ketika dibongkarkan segala yang ada kat dalam kubur? So Allah nak bagi tahu. Sebab tadi kan saya kata harta benda tu sudah melekat di hatinya. So mungkin ada orang tak nampak sebab benda tu kat dalam hati, tapi Allah kata just remember, berhati-hati. Akan tiba satu hari yang Allah akan bongkarkan segala benda yang ada kat dalam kubur, termasuklah yang yang ada dekat dalam hati kamu. Kamu letakkan harta benda kat hati kamu, kamu cintakan harta benda kat dalam hati kamu. Kamu ingat orang tak tahu ke? Kamu ingat Allah tak tahu ke? Allah kata akan tiba satu hari yang hari tersebut Allah akan bongkarkan apa dekat dalam kubur dan apa yang ada dekat dalam hati manusia. Takkan ada selindung pada waktu itu. Allah kata Allah boleh jadikan hari tersebut semuanya dibongkarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang tu Allah kata dalam ayat 10 tu, wa husila ma fis sudur, dan akan didedahkan apa yang terpendam dekat dalam dada mereka. Tadi kan harta benda dalam hati. Dia ingat orang tak tahu. Tapi Allah kata tak, satu hari nanti akan tiba satu masa akan dikeluarkan benda itu sampai jelas kelihatan pada waktu itu. Husila ma fis sudur. Dan ayat terakhir kata Allah, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ya, okay. Allah kata sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikan kepada mereka pada hari itu. So Allah kata bukan sekadar Allah mengeluarkan apa yang menjadi rahsia sebelum, tapi lebih teruk daripada itu Allah kata kalau kamu didapati bersalah, maka kesalahan kamu juga akan dibalas dengan setimpal. So dekat dunia ni tuan-puan sekalian, mereka buat khianat dekat orang, dia tak nampak macam ada balasan terkena pada mereka. Dia buat khianat, dia jadi orang yang sombong, dia nampak macam okey je, tak ada masalah pun. Kan? Tak ada masalah pun. Dia macam okey je, tak ada pun Allah kurangkan harta benda, tapi Allah kata di saat kamu bermegah-megah dengan harta kamu, megahlah. Akan tiba satu hari nanti, pada hari itu kamu akan tahu segala kemegahan kamu akan memakan diri kamu sendiri. So bukan sekadar Allah mengeluarkan apa yang dekat dalam hati, tapi apa dalam hati yang tak baik itu Allah akan hukum dan Allah akan balas. Gitu. Allah akan hukum, Allah akan balas. Jadi tuan-puan sekalian, satu soalan saya tinggalkan pada tuan-puan sekalian sebagai penutup pada malam ini. Berbaloi tak ada penyakit dan perangai macam ni? Itu je soalan saya. So ayat dalam semua ayat dalam ayat ni macam mengajarkan kepada kita, is it worthy kita sombong dengan Tuhan? Berbaloi ke kita nak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Susah ke kita nak mengutamakan terima kasih dan rasa serba salah kalau tak terima kasih pada Allah? Cuba kita be fair dengan Allah yang maha baik. Orang buat baik je, tapi Allah maha baik buat baik kat kita. Kenapa kita culas ucap terima kasih? Dah lah culas, tapi tak rasa serba salah pula tu bila culas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang paling bermasalah. Kalau terlupa nak ucap tapi serba salah sampai minta ampun pada Allah sebab tak bersyukur, tak apa. Ni dah lah culas tak ucap terima kasih. Sampai ke sudah tak rasa bersalah tak ucap terima kasih dengan Allah. Kena rasa betul-betul Allah tampar-tampar kita dekat ayat ke-6 tu. Innal insan li rabbihi lakanud. Asal untuk Allah je manusia berkira-kira, manusia sangat-sangat culas dalam berterima kasih dengan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-puan sekalian, cukuplah sekadar tu tuan-puan sekalian. Rasa malam ni macam puasa sebab malam ni panas. Tak tahu kenapa panas sangat tuan-puan sekalian malam ni. Tak buka aircon, buka kipas nombor 5 pun serba panas lagi. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, mudah-mudahan tuan-puan sekalian kita ni dengan berkat Ramadan yang kita telah diterbias selama 30 hari, adalah kebaikan-kebaikan yang kita boleh teruskan, dan adalah kebaikan-kebaikan itu dia membantu kita untuk kita makin banyak beringat dan makin banyak bersyukur pada Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan itulah yang kita akan dapat dalam Ramadan dan pada bulan-bulan yang akan mendatang, insya-Allah. Tuan-puan sekalian. Baiklah, cukuplah sekadar tu tuan-puan sekalian perkongsian pada malam ini. Kalau ada yang kurang, apa yang tak sampai ataupun ada yang salah disampaikan, saya mohon maaf tuan-puan sekalian pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan kembali kepada Tuan Haji Yahya kita. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Betul-betul terpegun Ustaz dengan tadabbur yang Ustaz sampaikan pada malam ni Ustaz. Sebenarnya saya surah ni duk baca selalu dalam solat, dalam apa Ustaz, tapi tak pernah terfikir kata kuda tu punya hal merujuk kepada perangai kita.
Allah Rabbi. Memang insaf betul lah Ustaz. Sebab sifat-sifatnya Ustaz kaitkan tadi itu memang ada dalam diri kita semua. Saya mungkin inilah hikmah Ramadan tahun ni Ustaz. Ustaz yang hadir pada malam ini memberi tadabbur, saya rasa telah membuka minda kita semua dan telah memberi satu paradigma yang baru ke arah pemikiran kita dan ke arah tingkah laku kita dalam kehidupan seharian Ustaz. Saya amat-amat bersyukur dan amat berterima kasih. Dan saya rasa tak salah kalau saya bagi pihak rakan-rakan yang mendengar Ustaz pada malam ini pun mengucapkan banyak terima kasih di atas penjelasan dan keterbukaannya satu anjakan baru dalam pemikiran dan kehidupan harian kita. Hajah, ada apa Hajah nak tambah Hajah? Hajah Nuria? Terima kasih je lah pada Ustaz dan rakan-rakan, ramai juga yang rakan-rakan yang kita dari grup lain ni. Jadi kalau nak rakaman minta pada yang sebarkan tadi lah, yang macam Ajar Rafidah tu dia boleh dapatkan daripada saya. Yang lain saya tak sure. Lagi satu Ustaz, saya baca surah ni, saya pun tak tahu bila Allah bersumpah demi kuda perang ni. Saya ingat siapa yang menunggang kuda perang ni selama ni. Adakah dia storynya yang Allah sebutkan ni? Itu yang saya nak tahu kan. Kalau tak ada tadabbur ni, cara kita baca dan tengok makna, memang kita tak nampak lah apa yang sebenarnya. Yang Allah, message Allah yang katakan tu. Hari ni dengan kupasan Ustaz ni, nampak jelas lah. Nampak jelas lah apa yang sebenarnya message Allah tu pada kita dan apa Allah nak kita buat. Rupanya bersyukur tu mana-mana kita, everything dalam kehidupan kita, kita kena bersyukur all the time lah. Itu je lah. Yang rakan-rakan lain, mungkin Ustaz boleh bagi sikit time kok ada yang nak soal. Ada tak? Ada Ustaz, saya nak tanya, apa sebab nuzul penurunan ayat ni ada ke Ustaz? Elok soalan tu. Asbabun nuzul ayat ini kalau setakat saya baca dekat dalam Ibnu Kathir sekalipun, asbabun nuzul ayat ni tidak dinyatakan dengan jelas lah. Bahkan dia lebih kepada satu gambaran saja untuk peringatan kepada semua. Dia kata tidaklah kata asbabun, cuma kalau kata keadaan Nabi tu mungkin adalah kita boleh buka dalam Tafhimul Quran dalam Sayyid Abul Alam Al-Maududi, iaitu surah ini diturunkan antara surah yang awal turun masa dakwah Nabi, mula-mula dekat Mekah tuan sekalian. Jadi di saat Nabi mula-mula nak menyampaikan dakwah, maka perlunya satu bentuk dakwah yang holistik. So maksudnya tidaklah dakwah tu sekadar menyuruh kepada takwa pada Allah sekarang, beriman pada Allah sekarang, tapi mungkin ada orang-orang masalah dia bukan untuk nak percaya pada benda yang gaib, tapi mungkin masalahnya adalah pada harta benda. Maka surah ni datang untuk nak memberikan satu topik dakwah yang berkenaan dengan orang-orang yang ada masalah dengan terikat hati dengan harta benda. Jadi Allah bawa satu surah yang Allah bersumpah dengan satu benda yang sangat dekat dengan diri mereka, iaitulah kuda perang betina, dan kuda itu adalah satu simbolik, kamu ada benda ni kan? So just hear it, dengar betul-betul, dari kaitan dengan diri kamu, kena tak apa yang aku nak sampaikan? Lebih kurang macam tu lah. So kalau kata asbab nuzul spesifik, tidak jumpai Puan Asia yang bertanya. Cuma kalau nak kata apa background surah ni, waktu surah ni turun kepada Nabi, dia fasa awal dakwah. So macam Allah nak kembangkan topik dakwah tu. So orang yang ada gila harta ni, dia ada topik dia. Lebih kurang macam tu lah. So bukanlah sekadar memfokuskan pada ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Tapi ada cara untuk panggil ketakwaan tu dengan belajar bersyukur apa yang kamu ada sekarang. So itu yang akan mendekatkan manusia kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kita buka satu lagi. Boleh Ustaz? Boleh. Ya Allah. Anak-anak ataupun sekalian macam biasa lah. Ya dah ramai dah tu. Ada 3. Ada Ustaz, lagi tak yang nak tanya? Ya. Okey, silakan. Saya nak maksud dia kepada manusia ni Ustaz, adakah kepada orang-orang kafir Ustaz? Kenapa? Orang-orang yang dimaksudkan target group dia ni. Okey, Ustaz kata pada orang sombong kan, orang yang adakah orang yang beriman ke ataupun orang yang ingkar, orang kafir? Okey, soalan yang sangat baik Puan Lin.
Puan Lin eh? Zainon, Ustaz. Anak saya tu Lin. Oh, nampak Lin kat bawah tu. Ya, Okey, betul. soalan yang sangat baik Puan. Adakah soalan ni adakah surah ini ditujukan kepada orang-orang kafir saja? Jawapannya tak. Surah ini juga dikatakan oleh para mufassirun merujuk kepada orang-orang yang beriman juga. Kenapa? Sebab orang beriman ni tuan-puan sekalian, dia bukannya setiap ada masa-masa dia tergelincir juga dengan harta benda ni. Betul tak? Iman tu naik. Kan dia iman dia turun naik. Betul. Kan dia ada masa-masa tergelincir dengan harta benda, dan tak pelik tau kenapa dalam surah Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumaat tu cerita pasal bab fitnah harta benda ni dia punya ranking nombor 2 lepas ujian terhadap keimanan dan akidah. Kan perasan tak? Ada 4 cerita. Pemuda Al-Kahfi, pemilik 2 kebun, Nabi Musa Khadir dengan Zulkarnain. Cerita pemuda Al-Kahfi cerita pasal akidah. Kan? Cerita pemilik 2 kebun cerita pasal harta. Nak kata cerita pasal harta ni, fitnah harta benda ni ranking nombor 2 tuan-tuan sekalian. Nak katanya orang beriman ke, orang tak beriman ke, ujian harta benda ni semua akan kena. So kalau kata untuk orang kafir dan sombong saja tak, dia ujian juga kepada orang-orang yang beriman. So Allah nak bagi peringatan, kalau kamu tengok ada orang yang tak beriman, inilah perangai dia, maka kalau kamu beriman jangan buat perangai macam ni. Macam itulah, dia macam serampan 2 mata. Allah cerita apa yang the worst case, so kamu orang beriman, don't be this kind of perangai. Jangan ada perangai macam ni, sebab buruk sangat dah tu. Dia macam peringatan untuk semua. So tidaklah spesifik target group ni kepada orang kafir saja, tapi kepada seluruh orang-orang yang mendengar ayat ni yang nak mengambil peringatan. Sebab kalau dikatakan pada orang kafir je, oh mudahlah nanti, oh saya beriman, saya tak ada kaitan dengan ayat ni, oh mudahlah escape dengan satu-satu surah ataupun satu-satu ayat. Kan? Jadi dia peringatan untuk semua. Hudal linnas. Allah kata hudal lil muttaqin ataupun hudal lil mu'minin. Kan? Dalam surah yang Allah kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, Quran turun untuk apa? Hudal linnas, petunjuk pada semua manusia. Semua manusia. Jadi wallahu alam, gitulah Puan Zainun. Zainon. Zainun. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okay, Jaya. Baik, bagi pihak semua kita pada malam ni, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Syamil kerana meluangkan masa dan memberi satu tadabbur dan penerangan yang amat-amat jelas, yang memanglah bagi saya memang terlekat lah. Jadi insya-Allah lah dengan pemahaman malam ni itu dapatlah mungkin dikurangkan sedikit pasaan-pasaan yang berlebihan itu di dalam kehidupan seharian. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur Ustaz dan diberi kekuatan untuk terus membimbing orang-orang seperti kami yang mana ilmunya tak seberapa sangat banding dengan Ustaz. Dan insya-Allah Allah memberkati majlis kita pada malam ini insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi Terima ya. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Jumpa lagi Tuan. Lain senyap ya. Saya end the meeting ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. InsyaAllah. Okay Aja. Terima kasih Aja. Terima kasih.